لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية لصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أهلنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وسنة والأمن الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Keempat, makmum yang muwafiq, yang bimbang ia dengan membaca doa iftitah dan ta'awudz, maka rokok imamnya dahulu daripada dapat ia sempurnakan Fatihah. Keempat, masalah sebab-sebab yang keempat ialah makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq, kita dah maklum makna muwafiq itu, yang bimbang ia. Yang bimbang ia makmum muwafiq. Yang membimbang ia dengan membaca doa iftitah dan ta'awudz, maka rokok imamnya dahulu daripada ia dapat sempurnakan Fatihah. Makmum yang muwafiq ialah makmum yang dapat ada masa untuk mencukupi bacaan Fatihah, sempurnakan bacaan Fatihah sebelum pada imam rokok. Jadi selepas pada dia takbiratul ihram, sebelum pada imam rokok itu ada masa mencukupi untuk baca surah Fatihah. Maka dengan sebab dia ni, seorang itu dia tu apabila imam takbiratul ihram, apabila imam takbiratul ihram, dia pun terus takbiratul ihram. Selepas pada dia masuk dalam takbiratul ihram, dia ingat katanya dia ni takbiratul ihram masuk dalam solat itu awal, pada permulaan rakaat. Maka apabila gitunya kita maklum bahwasanya sunat bagi makmum muwafiq baca doa iftitah dan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun makmum yang masbuk, yang tidak ada masa yang mencukupi, baca surah Fatihah, itu tak disunatkan bagi dia baca doa iftitah. Adapun makmum yang muwafiq, maka disunatkan bagi dia itu membacakan doa iftitah dan baca a'udzubillah. Maka dengan sebab dia selepas pada dia takbiratul ihram tu, dia teringat katanya tu imam akan baca doa iftitah, imam akan baca doa a'udzubillah, imam akan baca surah Fatihah, selepas tu imam baca surah lain lagi pula. Lalu tu dengan sebab dia pun takbiratul ihram, dia awal-awal berdiri imam lagi. Contohnya. Maka apabila selepas pada dia takbiratul ihram, dia tidak baca surah Fatihah, bahkan dia terbimbang dengan baca doa iftitah dan a'udzubillah. Maka selepas pada dia baca a'udzubillah, dia pun mulai baca Fatihah. Tetapi dalam keadaan dia tu baca Fatihah, belum selesai, imam dah rokok. Imam turun rokok. Contohnya kalau sembahyang zuhur lah, biasanya makmum dia tak dengar apa bacaan imam tu. Imam baca ke tidak baca, contohnya kita katanya kalau sembahyang zuhur,
Jadi nak jadi rupa masalahnya, sembahyang zuhur masalah. Apabila imam takbiratul ihram, kita katanya imam dia tak baca doa iftitah, dia tak baca a'udzubillah. Selepas pada dia baca apa dia? Selepas pada dia baca surah Fatihah, dia terus rakaat. Rupanya begitu. Jadi maknanya kita pada pihak kita makmum ini, biasanya rakaat yang pertama tu kalau kita kira dengan imam tu biasanya dia baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah, dia baca Fatihah, dia baca surah lagi. Barulah dia rakaat. Dengan sebab biasaannya begitu. Dengan sebab biasaan begitu, maka apabila imam takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Selepas pada kita takbiratul ihram, macam biasalah kita makmum muafiq. Disunatkan bagi kita baca doa iftitah dan a'udzubillah. Maka kita pun bacalah doa iftitah. Dan selepas pada doa iftitah, kita pun bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita pun baca, barulah masuk bismillahirrahmanirrahim, barulah masuk baca Fatihah. Tengah-tengah kita duk baca Fatihah tu, tiba-tibanya imam turun rakaat. Barangkali imam tu dia tak baca surah, dia tak baca doa iftitah, dia tak baca a'udzubillah. Terus dia rakaat. Jadi kita belum selesai daripada bacaan Fatihah, belum sebenar lagi bacaan Fatihah kita. Boleh baca 2 ayat baru saja masalah. Imam dah rakaat. Maka tak boleh kita nak rakaat, turun rakaat bersama dengan imam, tinggalkan bacaan Fatihah, tak boleh. Sebab kita ni adalah makmum yang muafiq, yang wajib baca Fatihah dengan secara sempurna. Wajib kena baca Fatihah. Adapun makmum yang masbuk, itu ditanggungkan oleh imam. Lagi pulanya diberi uzur. Kalau dia berlakunya begini, itu seperti masalah lagi keratang dalam masalah makmum masbuk yang sibuk dia dengan baca doa iftitah. Jadi di sini masalahnya makmum yang muafiq. Selepas pada dia takbiratul ihram, tengok kita sekali lalu, keempat makmum yang muafiq ialah makmum yang ada masa mencukupi untuk baca surah Fatihah sebelum pada imam rakaat. Yang bimbang ia, yang sibuk ia dengan membaca doa iftitah dan ta'awud. Mana selepas yang membimbang ia, yakni selepas pada takbiratul ihram dia. Yang bimbang ia, yang sibuk ia dengan selepas pada takbiratul ihram dia tu sibuk dengan membaca doa iftitah dan ta'awud. Dengan sebab doa iftitah dan ta'awud nisbah bagi makmum yang muafiq adalah sunat. Lalu tu dengan sebab dia ingat kata sunat, dia pun bacalah. Dia baca, maka rakaat imam. Tiba-tibanya imam rakaat. Dulu daripada dapat ia sempurnakan Fatihah. Tanya dia tak sempat nak baca langsung. Baru dia baru mula a'udzubillah, imam dah rakaat. Tanya dah masuk bismillahirrahmanirrahim, imam rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin, imam rakaat. Begitulah kalau rakaat yang kedua bagi imam pun begitu juga. Maknanya dia takbiratul ihram, apabila imam berdiri kepada rakaat yang kedua, dia pun mulai takbiratul ihram. Sebab dia ingat kata rakaat yang kedua bagi imam tu, imam akan baca surah lagi. Walaupun tidak ada tidak ada baca doa iftitah dan walaupun tidak ada baca doa iftitah pada berdiri rakaat yang kedua bagi imam. Tapi dia ingat kata masa ada luah lagi. Masa luah lagi. Sebab imam selepas pada dia baca baca Fatihah, dia akan baca surah lagi. Maka dia pun ingat-ingat ada masa, dia pun selepas pada takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, baca a'udzubillah dululah, belum pada nak baca Fatihah tu, tiba-tibanya belum selesai daripada bacaan Fatihah, imam dah rakaat. Apabila imam rakaat tu, maka dia ni makmum muafiq wajib kena baca Fatihah sendiri. Imam tak menanggung akan Fatihah makmum muafiq. Maka terpaksa dia tu kena baca surah Fatihah. Jadi tak boleh dia nak
ikut rokok terus bersama dengan imam, tak boleh. Maka di situlah jadi sebab ketinggalan dia daripada imam. Maka ketinggalan dia daripada imam dimaaf 3 rukun yang panjang. Itulah masalah dianya. Kelima, makmum yang sengaja tidak baca Fatihah sebab menanti diam imam lepas imam baca Fatihah kerana menuntut tulisan Rumi itu macam mana, saktah ke? Kerana menuntut barangkalinya saktah. Kerana menanti, Bapak. Kerana menanti. Ya. Kerana menuntut saktah. Ia membaca kemudian daripada Fatihah imam. Tiba-tiba tiada berdiri imam bagi saktah diam itu. Hanya selesai Fatihahnya terus rokok imamnya. Atau menuntut sunat. Ya. Atau baca surah yang pendek. Tidak sempat makmum membaca Fatihah habisnya. Di sini masalah saktah. Pada masa kita berdiri, pada masa kita baca doa iftitah, tak kira kita semayang seorang diri ke, artinya kita jadi imam, maka dalam masa berdiri itu ada beberapa tempat yang disunatkan kita bersaktah. Kita bersaktah ialah diam sekejap. Tapi taklah macam saktah dalam bacaan surah Yasin. Apa dia? Surah Yasin tu ada tempat saktah. Itu lancar sikit. Tetapi dalam berdiri itu ada beberapa tempat yang disunatkan bagi bagi orang jadi makmum dan orang yang sembahyang seorang diri itu bersaktah. Satunya selepas pada takbiratul ihram. Selepas pada takbiratul ihram, belum pada nak mulai baca doa iftitah, disunatkan kita bersaktah di situ. Kita diam sekejap. Jangan wama ana minal musyrikin. Allahu akbar. Apa dia? Bukan katanya takbiratul ihram dulu. Selepas pada takbiratul ihram, belum pada nak mulai doa iftitah, disunatkan kita bersaktah. Mana? Kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Diam sekejap. Sekejap. Barulah mulai. Allahu akbar kabirah hingga akhir. Kemudian selepas pada doa iftitah, a'udzubillah pula kan. Selepas pada doa iftitah, belum apabila nak masuk kepada a'udzubillah, kita diam pula sekejap. Wa ma ana minal musyrikin. Sekejap. Lepas tu mula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selepas pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nak mulai bismillah tu saktah pula di situ. Diam sekejap. Diam sekejap. Tapi bolehlah nak tarik nafas tu boleh. Tetapi kalau saktah dalam surah Yasin tu, itu tak. Kita diam saja, tidak bernafas. Kemudian apabila kita baca Fatihah, ni kalau imam, selepas pada kita baca Fatihah sampai
waladdallin, belum pada nak amin tu saktah dulu sekejap. Waladdallin sekejap, barulah amin. Jadi maknanya supaya saktah tu diam tu, supaya tujuan dianya jangan jadi sambung antara dhallin dengan amin dalam satu nafas. Jadi waladdallin sekejap. Itu amin. Maka nisbah bagi imam selepas pada amin itu imam kena diam. Imam kena diam. Diam, jangan terus. Yang sunatnya imam jangan terus lagi baca surah. Maka selepas pada amin belum pada nak baca surah tu disunatkan saktah pula. Selepas pada amin belum pada nak baca surah tu disunatkan saktah. Kalau kita sembahyang seorang diri, selepas pada amin tu belum pada nak baca surah tu ada sunat saktah, tapi sekejap saja kalau kita sembahyang seorang diri. Tetapi kalau selepas pada amin belum pada nak baca surah tu, saktah bagi imam tu dia kena agak katanya saktah dia tu bagi masa makmum baca Fatihah dah selesai. Dengan sebabnya kita kalau jadi makmum, kita jadi makmum pada sembahyang umpama maghrib isya subuh, sembahyang nyaring, maka tempat yang sunat kita baca Fatihahnya ialah selepas pada imam baca Fatihah belum pada imam baca surah. Jadi maknanya imam tu selepas pada dia amin, ia kena bagi masa untuk makmum baca Fatihah. Lepas tu imam tu ketika dia tunggu masa makmum baca Fatihah tu, dia baca surah dengan secara sembunyi. Dengan secara sembunyi, dia baca qadar dengar dia seorang saja. Jangan nyaring lagi. Apabila dia baca amin, tu dia baca surah yang pendek-pendek ke, ayat yang pendek-pendek, agak katanya makmum selesai daripada bacaan Fatihah. Agak katanya makmum tu dah selesai pada bacaan Fatihah, dia pun barulah mulai bacaan surah dengan secara nyaring. Itu kalau rakaatnya yang kedua, yang pertama dan yang kedua, sebab ada surah di situ. Dan juga satu saktah lagi pulanya, selepas pada baca surah belum pada nak rokok tu ada saktah pula di situ. Apabila kita baca surah, selesai daripada surah atau selesai daripada ayat yang kita baca selepas pada Fatihah belum nak rokok tu, kita saktah pula di situ. Itu beberapa tempat yang disunatkan bersaktah. Tetapi masalahnya saktah imam selepas pada amin belum pada ucapan amin dan belum pada baca surah itu, saktah bagi orang yang jadi imam pada rakaat pertama dan yang kedua agaknya panjang sikit. Sekadar memuat satu surah Fatihah. Sebab dia cara dia ni kita dah maklum bahwasanya apabila kita sembahyang yang nyaring ini, makmum sunat bagi makmum bahawa jangan baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Sebab kitanya apabila imam baca Fatihah, kita sunat dengarkan bacaan Fatihah. Dengarkan bacaan Fatihah imam. Lepas tu jangan lagi lah kita baca Fatihah ketika atau masa imam tu baca Fatihah tu, kita jangan baca lagi, dengar dia baca dulu. Apabila imam amin, kita baca di situ Fatihah. Dan ulapnya tepat kita baca Fatihah tu, imam jangan baca lagi surah. Kalau nak baca surah pun baca dengan secara sembunyi, sekadar dia seorang saja dengar. Lepas tu agaknya masa kita dah baca Fatihah, imam barulah nyaring dengan bacaan surah yang dia hendak baca. Itu cara yang sebenarnya. Maka apabila kita sembahyang maghrib, imam takbiratul ihram, sembahyang maghrib masalah, kita pun takbiratul ihram, kita pun baca doa iftitah, baca a'udzubillah. Selepas pada baca a'udzubillah tu, kita tak terus baca Fatihah. Kita tak terus baca Fatihah, hanya kita tunggu nanti nak baca Fatihah apabila imam selepas pada amin. Apabila selepas pada amin, kita nak tunggu nak baca di situlah. Sebab sunatnya begitu kan. Caranya begitu.
tiba-tibanya imam tu selepas pada amin, dia terus rokok. Dia tak baca surah. Kita nak buat macam mana? Kita harap-harapnya nak baca Fatihah sebab sunatnya, sebab tilik pada sunat, kita harap-harap nak baca Fatihah selepas pada amin. Sebab lepas pada amin, makmum imam bagi saktah dulu. Lagi pulanya, dia baca surah lagi. Lepas pada baca surah tu, selepas pada baca surah tu, dia baru rokok. Maka kita tunggu nak baca di situ. Tiba-tibanya imam selepas pada amin terus dia rokok. Artinya selepas pada amin terus baca surah yang pendek, wal asri masalah. Artinya inna a'tainakal kautsar masalah. Dia baca juga surahnya selepas pada amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, hingga 3 ayat dia yang pendek-pendek tu dia terus rokok. Jadi banyak mana kita dapat bacaan surah Fatihah? Sedikit saja. Jadi maknanya ketika di situ, maka rupa di situ mesti kita kena baca juga Fatihah, tak boleh terus rokok bersama dengan imam. Maka di situlah dimaaf pada ketinggalan kita daripada imam 3 rukun yang panjang. Tengok dia kata kelimu makmum yang sengaja tidak baca Fatihah. Maksud sengaja tak baca Fatihah ni maknanya bukan maksud dia tak nak baca. Semata-mata tak nak baca, bukannya begitu. Maknanya makmum selepas pada dia takbiratul ihram, dia tak nak baca lagi Fatihah. Sebab ingat kata sunat tu baca Fatihah bila? Selepas pada ucapan amin. Dia dah ingat begitulah sebab cara yang sebenarnya begitu. Maka dia nak ikut cara yang sepatutlah. Nak ikut cara yang sunatlah. Selepas pada dia takbiratul ihram, dia pun baca doa iftitah, dia baca auzubillah selepas dia baca doa iftitah. Selepas pada dia baca doa iftitah, dia nanti dengar bacaan Fatihah imam. Tidak terus kepada baca Fatihah. Nanti dengar imam baca Fatihah. Dengar imam baca Fatihah, dengar sampai akhir imam amin, kita pun amin bersama dengan imam. Begitu. Tengok. Dia katanya makmum yang sengaja tidak membaca Fatihah. Sebab dia tak baca terus tu, sebab dia nanti diam imam lepas baca Fatihah. Diam tu dia katakan saktah tadi. Diam tu dikatakan saktah yang saya sebut tadi itu pada beberapa sebab. Selepas pada takbiratul ihram, belum pada baca doa iftitah. Selepas pada baca doa iftitah, belum pada a'udzubillah. Selepas pada a'udzubillah, belum pada bismillah. Selepas dhalin, belum amin. Selepas amin, belum pada baca surah. Selepas pada surah, belum pada rokok. Itu beberapa tempat yang ada saktahnya. Sebab menanti diam imam selepas diam imam, yakni saktah imam lepas imam baca Fatihah. Sebab dia orang jadi imam ni, cara dia yang sebenarnya selepas pada amin itu jangan terus baca surah. Dia kena bagi masa saktah yang agaknya panjang juga, sekiranya cukup untuk masa cukup untuk nak baca Fatihah. Sebab imam jangan baca surah lagi, imam kena tunggu makmum baca Fatihah bagi sepenuh dulu, barulah imam tu mulai baca surah. Apabila imam baca surah, makmum dah selesai baca Fatihah. Apabila makmum selesai baca Fatihah, imam mulai baca surah. Di situlah katanya sunat bagi makmum tu dengarkan bacaan surah imam. Jadi makmum tu ketika imam baca Fatihah, sunat dengar, jangan baca Fatihah lagi. Dan apabila imam baca surah, maknanya makmum dah selesai bacaan Fatihah. Maka sunat bagi makmum tu dengar bacaan surah imam. Kita nak cara begitulah yang sebenarnya. Maka kita apabila selepas pada doa iftitah, kita tak tunggu baca Fatihah. Bahkan sebab kita nak tunggu baca selepas pada amin bersama dengan imam. Kerana menuntut sunat. Kerana menuntutkan sunat. Memanglah begitu saat itu cara yang sunat. Kerana menuntut untuk nak bolehkan pahala sunat.
ia baca kemudian daripada Fatihah imam. Memanglah sunat bagi makmum jangan baca Fatihah ketika imam baca Fatihah. Pada rakaat yang nyaring itu. Bahkan sunat bagi dianya tunggu kemudian pada bacaan Fatihah imam selepas pada amin barulah dia mulai. Lain pula imam pulanya sunat bagi saktah kepada dia. Supaya imam sudah Fatihah dia mulai baca surah. Itulah maksudnya katanya makmum sunat dengar surah imam. Bacaan surah imam. Maka dia ingat begitu, tiba-tiba tiada berdiri imam bagi saktah diam itu. Maknanya tiba-tiba tiada berdiri imam bagi saktah itu. Apa maksudnya? Tengok dia kata hanya selesai Fatihah terus rokok imamnya. Itu maknanya katanya tiada berdiri bagi saktah. Selepas pada amin imam terus rokok. Jadi mana ada masa kita nak baca Fatihah bersama dia? Tak ada. Kita tak ada masa nak baca Fatihah dalam berdiri dia. Jadi dia apabila amin dia pun terus rokok. Jadi kita nak ikut rokok serta dia tu tak boleh. Kita makmum yang muafiq. Kita wajib kena baca Fatihah. Jadi terpaksa kita kena baca Fatihah walaupun imam tu dah rokok. Begitulah. Atau selepas pada amin atau baca surah yang pendek. Ni pun nak baca surah yang pendek tidak ada masalah, tetapi kena bagi saktah bagi makmum baca Fatihah dulu lah. Contohnya kita katanya sembahyang maghrib ditutup disunatkan baca surah yang pendek, kita pun nak pendek, kita nak baca surah Inna A'tainakal Kautsar pada rakaat yang kedua masalah. Maka memang kalau selepas pada amin kita terus bismillah Inna A'tainakal Kautsar, memang makmum tak dapat sempat baca Fatihah, kita dah selesai baca surah. Sebab itulah kalau nak baca surah Inna A'tainakal Kautsar, orang jadi imam pada sembahyang yang nyaring, dia kena bagi saktah bagi makmum lebih dulu. Selepas pada amin, dia diam dulu. Diam, maksud diam di situnya maknanya jangan baca surah dengan secara nyaring. Tetapi kaedah yang dulu saya dah sebut katanya la sukuta fi salat, tidak ada diam di dalam sembahyang. Maka caranya apabila amin selepas pada amin bersama dengan makmum, maka imam jangan baca surah yang nyaring lagi. Jangan lagi. Saktah dulu, tetapi maksud saktah tu dia baca surah yang baca surah mana-mana surah atau baca ayat mana-mana ayat untuk dengan sekadar dia saja. Sekadar masa makmum baca Fatihah. Selepas pada tu agak katanya sudah makmum baca Fatihah, barulah dia mulai baca surah. Nak baca surah yang pendek tidak ada masalah. Sebab makmum dah selesai bacaan Fatihah. Tetapi dia tak begitu. Selepas pada amin bismillah Inna A'tainakal Kautsar. Tak cukup masa kita nak baca Fatihah dalam berdiri dia. Maka apabila imam rokok, kita tak boleh nak rokok. Mesti juga kena baca Fatihah. Maka di situlah jadi keuzuran kita berketinggalan daripada imam, terketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Tengok dia katanya maka 5 masalah ini, masalah 1 sampai masalah 5, wajib makmum membaca Fatihah. Wajib di atas makmum membaca Fatihah dengan secara sempurna. Sebab apa wajib? Sebab dia adalah makmum yang muafiq. Sebab dia adalah dalam 5 masalah tadi tu, sebab dianya adalah makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq wajib baca Fatihah dengan secara sempurna. Wajib makmum membaca Fatihah sempurnanya dengan secara sempurna, baca surah Fatihah awal sampai akhir. Kemudian dan diuzur, dimaaf, tidak jadi batal sembahyang. Diuzur, dimaaf ketinggalan ini terbelakang dia dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Yang mana biasanya jangan lebih pada 2. Jangan ketinggalan daripada imam tu 2 rukun, lebih pada 2 rukun. Ya asalnya begitu ya.
Tetapi di sini sebab dimaaf, diuzur, hingga ketinggalan dia tu banyaknya sebanyak 3 rukun yang panjang. Maka 5 masalah ini wajib bagi makmum membaca Fatihah sempurna dan diuzurkan ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Ittifaq sebenarnya 5 masalah ini mubtada, ittifaq ni khabar. Ittifaq i'rab jadi khabar. Ittifaq tiada khilaf antara ulama mutaakhirin. Jadi 5 masalah tu tidak ada khilaf, semua katanya diberi uzur untuk ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tidak ada khilaf di antara ulama-ulama mutaakhirin, di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli pun tidak ada khilaf, sama saja. Sama mereka berpendapat. Keenam, ini mulai daripada masalah yang ke-6 sampai masalah yang ke-10. Maka masalah yang ke-6 sampai masalah yang ke-10 di sini ada khilaf. Di sini dia ada khilaf di antara ulama-ulama mutaakhirin. Contohnya Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Tengok masalah yang ke-6, dia katanya makmum yang tidur ia di dalam tasyahud awal, yang tetap punggungnya dengan tetap duduk, dengan tempat duduk, maka tiada jaga ia daripada tidurnya, tiada jaga ia, tiada sedar ia daripada tidurnya, melainkan walhal imamnya rokok. Ini sudah rokok. Walhal imamnya rokok, ni dah rokok. Mana dalam keadaan rokok. Walhal imamnya rokok. Yani dalam keadaan rokok. Bukan dah rokok, sedang rokok. Nah, walhal imamnya rokok, ni sedang rokok. Duduk dalam keadaan rokok. Atau hampir rokok, dekat-dekat nak rokok. maka tiada sempat ia membaca Fatihah habisnya, ini semuanya. Masalah di sini masalah makmum dan imam duduk baca tasyahud awal. Mula-mula permulaan nak jadi masalahnya ketika makmum dan imam duduk baca tasyahud awal. Jadi masalah ni tak berlaku lah pada sembahyang subuhnya. Nah, masalah ini tak berlaku pada sembahyang subuh sebab tidak ada tasyahud awal bagi sembahyang subuh. Dia akan berlaku pada maghrib atau zuhur, asar, isya. Jadi imam duduk baca tasyahud awal, makmum pun duduk baca tasyahud awal. Tetapi makmum itu dia barangkali dia tak tidur. Dia tak tidur, dia sangat mengantuk. Apabila duduk tayat awal macam itu, dia tidur. Jadi katanya makmum yang tidur ia di dalam tasyahud awal. Tapi kena kait, katanya tidur itu tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Sebab kita ni tidur terlena sana itu ialah membatal jenera, itu membatalkan wuduk. Itu membatalkan wuduk. Tetapi kalau tak tetap, maka sebab tu dia kata yang tetap punggungnya pada tempat duduk. Memang lebih tu. Kalau tak tetap batal, tu tak jadi makmum dah. Kalau tak tetap maka batal wuduk. Batal wuduk tak jadi makmum dah. Dah tak jadi makmum, tak jadi masalah pulaknya. Jadi fardunya dia tidur tadi tu, terlena tadi tu, tidak membatalkan wuduk sebab tetap punggung dia di tempat duduk. Lepas tu katalah dia duduk cara mana tu. Kalau duduk iftirash, ia duduk di atas tapak kaki, tetap juga begitunya.
Maka tiada jaga ia daripada tidurnya. Dia sedar tu bila? Dia sedar tu malaikat walhal imam rokok. Dia sedar tu bila dia jaga tu. Jadi maknanya dia tidur. Dia tak tahu, ia tak sedar ketika imam bangkit berdiri, mulai berdiri baca Fatihah, imam sudah baca tasyahud awal, imam mulai berdiri, takbir untuk mulai berdiri Fatihah, untuk berdiri rakaat yang ketiga, itu dia tak sedar lagi. Dia tak sedar. Dia tak sedar, dia tak jaga lagi. Kemudian apabila imam takbir turun rakaat, dia terkejut dengan suara imam takbir turun rakaat tu, barulah dia sedar. Barulah dia jaga. Maka terpaksa dia pun bangun berdiri lah. Sembahyang dia batal ke tidak? Sembahyang tak batal sebab tetap tadi. Maka apabila imam rakaat, kita contoh kata dia tak sedar apabila imam takbir, untuk takbir intikal, untuk nak turun rakaat, dia pun terkejut dengan terdengar suara takbir intikal kepada rakaat oleh imam tadi, dia pun sedar, jaga. Jaga tu, maka dia pun bangun berdiri. Berdiri tu kena bacalah Fatihah sebab dia ni berdiri tu kena baca Fatihah. Lepas tu kena baca Fatihah kalau mengikut katanya muafiq. Dia ni adalah makmum yang muafiq. Tak payah baca Fatihah kalau mengikut setengah katanya ialah makmum yang masbuk. Di situ. Maka maka kalau kita mengikut katanya dia makmum muafiq. Jadi maknanya dia kena baca Fatihah. Padahal imam dah rokok, dia kena bangun berdiri, baca Fatihah, barulah dia rokok. Begitu. Maka di situ akan ketinggalan dia daripada imam. Atau hampir rokok. Mana dia jaga tadi tu ketika imam dekat-dekat nak rokok. Apabila dia jaga, dia terus berdiri, dia baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, imam pun rokok. Masalahnya begitu. Maka masalah di sini, seperti lagi akan datang sebut bahwasanya ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Syekh Ramli, bahwasanya orang ini orang yang tidur tadi itu masuk dalam bagai makmum muwafiq ke masuk dalam bagai makmum masbuk. Kalau kata dia ni makmum yang muwafiq, maknanya dia kena baca Fatihah. Kalau kata dia tu makmum yang muwafiq, maknanya dia kena baca Fatihah. Kalau dia kena baca Fatihah padahal imam dah rokok, maka itulah dikatakan diberi uzur pada dia untuk berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Itu kalau pendapat katanya dia adalah makmum yang muwafiq. Kalau mengikut pendapat yang mengatakan dia orang yang berlaku dalam masalah kita tadi tu, dalam cerita kita tadi tu adalah makmum yang masbuk. Apabila dia tu makmum yang masbuk, tak payah dia baca Fatihah. Tak payah dia baca Fatihah. Contohnya tadi dia sedarnya imam takbir untuk rakaat. Maka apabila imam takbir untuk rakaat tu dia dengar suara imam takbir untuk rakaat tu, dia pun sedar, jaga. Maka wajib di atas dia bangun berdiri dulu. Jangan bangkit jadi rakaat terus. Bangkit jadi berdiri betul dulu. Lepas tu Fatihah dia gugur sebab dia adalah makmum yang masbuk. Maka terus rakaat bersama dengan imam. Itu tak jadi ketinggalan dah dia daripada imam. Itu dua pendapat. Jadi rupanya setengah kata dia ni adalah makmum yang muwafiq. Kalau kata dia ni makmum yang muwafiq, maknanya dia wajib kena baca Fatihah. Apabila wajib kena baca Fatihah, di situ akan ketinggalan dia daripada imam. Maka dimaaf dia berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Begitulah. Tapi kalau mengikut yang tak perlu pada sujud. Sebab dia tak baca Fatihah, kalau kata makmum yang masbuk, sebab apa dia tak perlu pada sujud sebab tidak ada sebab sujud sahwi. Tak ada sebab duduk dia dia malaikat. Masalah di sininya kalau dia duduk tasyahud awal, imam sebab fardu kitanya dia duduk juga. Maka dia duduk, imam duduk, dia pun duduk.
Lagi pulanya kalau tanyanya dia tak baca doa, dia tak baca tahiyat sebab dia tidur, maka itu ditanggungkan oleh imam. Ditanggungkan imam. Jadi rupa di sini tidak ada sebab sunat sujud sahwi. Gitulah, walaupun mengikut pendapat kata dia adalah makmum muafiq, dan mengikut pendapat kata dia tu adalah makmum yang masbuk, maka tidak ada di situ sebab jadi sunat sujud sahwi. Begitulah. Jadi ingatlah masalah yang ke-6 sampai masalah yang ke-10 tu ada khilaf. Pada kata dia ni adalah makmum yang muafiq ke adalah dia tu makmum yang masbuk. Begitulah. Habis di situ insyaAllah kita akan sambung lagi pada masalah yang ke-7. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح